Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam dan salam sejahtera. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam solusi syariah seri ke-15. InsyaAllah kita cuba bawa dalam 30 minit. Sekiranya ada isu-isu terpenting ataupun tertentu, mungkin kita akan ekstra lagi 30 minit insyaAllah. Dan kalau boleh, sekiranya sahabat-sahabat di sana ada di luar, mungkin boleh tolong share. Kita sementara menantikan kawan-kawan, pelajar-pelajar, orang kata pakcik-pakcik, dan saya difahamkan mak-mak, pakcik-pakcik, datuk-datuk, nenek semua tengok kita punya rancangan ni. Pada malam ini, insyaAllah kita akan menjemput panel, iaitu seorang peguam syar'i setiausaha PGSM Pulau Pinang, iaitu Tuan Abdul Alim Abdul Aziz, yang akan membicarakan tentang ta'liq. Malam ni kita nak jelaskan ta'liq. Dan kalau boleh, kawan-kawan, sahabat ataupun yang menonton, like page Syazril Ibnu Mustafa official, kalau boleh like insyaAllah. Dan segala informasi berkaitan dengan perundangan syariah, segala permasalahan insyaAllah kita cuba selesaikan secara umum. Dan pandangan yang kami berikan ataupun peguam-peguam yang berikan itu tidak memihak kepada mana-mana, cuma itu adalah satu pandangan asas mengikut prosedur perundangan insyaAllah. Dan saya terus untuk malam ni kita akan ada istimewa, sebab kita akan cuba tampilkan mangsa penderaan ataupun mangsa keganasan rumah tangga. Mungkin di tengah, sebelum tu saya menjemput untuk panel terlebih dahulu Tuan Abdul Alim. Assalamualaikum Tuan Abdul Alim. Waalaikumsalam. Dengar ke? Dengar, Alhamdulillah. Dengar ke? Dengar. Okey, dengar clear nah? Okey, jadi Tuan Abdul Alim ini adalah seorang setiausaha Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Pulau Pinang, dan juga beliau adalah seorang peguam syar'i yang beramal di Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Dan pada malam ini kita akan membincangkan, kita akan mengupas tajuk berkaitan dengan ta'liq. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya minta kepada Tuan Alim apa yang dikatakan sebagai definisi ta'liq dan cerai ta'liq. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berjumpa dalam siri yang seterusnya tentang ta'liq. Tajuk pada malam ini membicarakan tentang ta'liq, iaitu salah satu daripada jalan perceraian yang dibenarkan dari dalam hukum syarak dan juga undang-undang syariah di Malaysia. Ta'liq ini didefinisikan sebagai menggantungkan. Itu adalah definisi ta'liq, menggantungkan. Apabila kita gabung cerai ta'liq, dia menjadi menggantungkan talak kepada sifat dan syarat tertentu. Ta'liq ini juga didefinisikan di dalam Seksyen 2 Enactment Keluarga Islam Negeri-Negeri, dan saya akan merujuk kepada Enactment Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, yang mana di dalam Seksyen 2 tersebut mendefinisikan ta'liq sebagai lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut hukum syarak dan peruntukan enactment ini. Enactment ini bermaksud enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang. Tuan Alim? Ya. Dia punya tak, sebab di sebelah saya ni mungkin baru lepas hujan. Okey, teruskan. Boleh. Okey. Definisi ta'liq. Definisi ta'liq ini telah dikanunkan di dalam Seksyen 2. Bila tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada Seksyen 2, memberi satu definisi dalam enactment.
Definisi ini adalah definisi rasmi dalam enactment yang menerangkan bahawa ta'liq ini adalah satu lafaz perjanjian yang mana dilafazkan oleh seorang suami selepas suami itu mengangkat nikah mengikut hukum syarak dan juga panduan dalam enactment tersebut. Itu secara ringkas definisinya. Okey, jadi kita kena faham ta'liq ni biasanya kita dengar ta'liq ni dia ada dua. Sama ada satu mungkin ta'liq yang dilakukan mengikut undang dan satu lagi ta'liq yang berdasarkan Tazirat Seksyen 20 yang dimeterai ataupun yang diletakkan di belakang surat nikah yang diakad nikah yang dibacakan selepas akad nikah. Jadi sebelum tu saya nak tanya apa punca kuasa ta'liq dan cerai ta'liq? Silakan. Okey. Untuk punca kuasa cerai ta'liq dan juga ta'liq juga kita boleh dapati dalam enactment Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang. Mula-mula kita akan cari dulu punca kuasa ta'liq. Kita boleh lihat dalam Seksyen 22 enactment Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang menerangkan tentang apa itu ta'liq. Mungkin talian terganggu sebentar. Okey Alim, mulakan sekali lagi. Mungkin terganggu talian tadi. Okey, minta maaf semua. Okey, teruskan Alim. Sangkut. Okey. Sangkut. Alim? Ya. Okey. Okey, teruskan. Okey, baik. Tadi kita tengah membicarakan tentang punca kuasa cerai ta'liq dan juga punca kuasa ta'liq. Okey. Punca kuasa ta'liq ini kita boleh lihat di Seksyen 22 enactment Keluarga Islam, yang mana di dalam seksyen ini menghendaki seorang suami untuk melafazkan ta'liq sejurus selepas beliau akad nikah. Jadinya upacara perkahwinan akad nikah yang dilakukan di negeri Pulau Pinang mestilah diteruskan dengan satu perjanjian ta'liq yang dilafazkan oleh suami tersebut. So jadi tidak dapat tidak suami yang mengangkat nikah di negeri Pulau Pinang mestilah membaca surat Al-Quran ta'liq. Surat Al-Quran ta'liq ini akan didaftarkan di dalam satu catatan daftar perkahwinan yang bertulis di bawah Seksyen 26 enactment Keluarga Islam. Untuk punca kuasa cerai ta'liq, apabila berlakunya pelanggaran cerai ta'liq oleh suami, pihak isteri boleh merujuk kepada Seksyen 50 enactment Keluarga Islam untuk membawa kes cerai ta'liq ini ke pengetahuan mahkamah dan membawa aduannya di hadapan seorang hakim syar'i. Okey, begitu jelas. Seksyen 50 ini adalah berkaitan dengan ta'liq
yang dirujuk kepada belakang surat nikah, yang ni kita kena jelas dan kita faham, dia berbeza dengan ta'liq yang dilafazkan tanpa mengikut peraturan undang-undang ataupun lafaz cerai yang dibuat secara ta'liq di luar mahkamah. Itu bergantung kepada Seksyen 57. Jadi Tuan Alim, bagaimana sejarah bermulanya surat perakuan ta'liq ni? Kadang-kadang kita hanya tahu belakang tu ada surat ta'liq sebab Kedah dulu dia kata manakala aku tinggalkan isteriku melebihi 6 bulan lamanya, apabila adu ia kepada mana qadi, sabitlah aduannya di sisi qadi itu, maka tertalaklah ia dengan satu talak. Itu satu. Kemudian ada penambahan lagi, apabila sama ada isteriku telah meninggalkanku atau kecederaan dan juga sekira rujuk tanpa redha, dan dia berlaku satu transformasi dan revolusi tentang lafaz-lafaz ta'liq ni. Kalau boleh Tuan Alim jelaskan bagaimana sejarah bermulanya surat perakuan ta'liq ni. Saya pun nak dengar juga sejarah dia. Silakan. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan pendengar semua, surat perakuan ta'liq ini bermula di Malaya, kita boleh kata Malaya, di kebanyakan negeri di Malaysia. Ada sesetengah negeri saja yang tidak mewajibkan pembacaan surat perakuan ta'liq ini. Untuk sejarah ni saya cuba bawa satu negeri, di negeri Perak Darul Rizwan, di mana surat ta'liq yang pertama yang didapati di negeri Perak Darul Rizwan adalah pada tahun 1963. Pada ketika itu, pada tahun 1963 di negeri Perak telah berlakunya banyak penganiayaan dan juga ketidaktanggungjawapan seorang suami kepada seorang isteri. So Jabatan Agama Islam Negeri Terbabit telah membuat satu inisiatif bagaimana untuk mengikat suami itu untuk melakukan tanggungjawabnya yang wajib dan asas kepada isteri. Jadinya surat perakuan ta'liq di negeri Perak bermula pada tahun 1963. 1960? 63, okey. Daripada 1963 sehingga 2020 tahun ini, surat perakuan ta'liq negeri Perak telah mengalami 3 evolusi. Evolusi yang pertama bermula pada tahun 1963 sehingga 1988. Ta'liq itu bertulisannya tulisan Jawi. Kalau kita tengok orang zaman dulu memang boleh baca Jawi, memang boleh tulis Jawi sesuai pada zaman tersebut. Surat perakuan ta'liq ditulis dalam tulisan Jawi. Di situ terdapat 3 perkara yang Jabatan Agama Islam melihat suami tidak melakukan haknya kepada isteri. Apa 3 perkara tersebut? Pada fasa yang pertama, pihak suami mesti membaca ta'liq agar suami mestilah memberi nafkah kepada isterinya. Jikalau gagal memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, boleh jatuh cerai. Yang tu yang pertama. Yang kedua, suami tersebut mestilah membaca ta'liq yang ada di depannya. Beliau tidak boleh menolak untuk enggan membaca. Jika enggan membaca, jatuh lagi satu talak. Yang ketiga, suami juga tidak boleh rujuk isterinya tanpa redha dan izin isterinya. Itu 3 perkara penting yang berlaku di fasa pertama, 1963 sehingga 1988. Kemudian fasa yang kedua, 1989 sehingga 2009. Secara asasnya ketiga-tiga perkara yang terkandung dalam surat perakuan ta'liq di fasa pertama dibawa ke fasa kedua. Yang membezakannya hanyalah tulisan. Di fasa pertama tulisannya Jawi. Di fasa yang kedua tulisannya Rumi. Itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga daripada 2010 sehingga ke tahun semasa 2020.
Jabatan Agama Islam Negeri Perak masih mengekalkan tulisan Rumi. Okey. Kesinambungan daripada fasa kedua mengekalkan tulisan Rumi, tetapi berlakunya perubahan yang besar ataupun kita kata perubahan yang major kepada surat perakuan taklid tersebut. Mula dimasukkan beberapa asas baru dalam perakuan taklid itu. Salah satu contohnya, pihak si suami mestilah bertaklid agar beliau tidak akan tinggalkan isterinya 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Kalau di fasa pertama dan fasa kedua hanya meletakkan 3 bulan. Tidak pasti bulan qamariyah, bulan Masihi, bulan Hijrah. Cuma 2010 2020 di negeri Perak meletakkan 4 bulan qamariyah. Kemudian meletakkan lagi satu, suami dan wakil suami. Selalunya ahli keluarga suami. Ahli keluarga suami juga dimasukkan di dalam taklid tersebut. Suami atau wakil suami hendaklah memberi nafkah kepada pihak isteri. Kegagalan memberi nafkah lebih daripada 4 bulan selama berturut-turut akan mengakibatkan perceraian. Dan juga suami dilarang untuk melakukan sebarang daurah syar'i terhadap tubuh badan, harta dan juga kehormatan isteri. Daripada sini kita boleh lihat bahawa surat perakuan taklid di negeri Perak khususnya dan juga di Malaysia amnya berevolusi daripada zaman 1963 sehingga 2020. Dan ini juga memungkinkan pada tahun-tahun akan datang pelbagai perkara lagi boleh dimasukkan dalam surat perakuan taklid mengikut budi bicara Jabatan Agama Islam. Okey. Jadi kita dah tahu sejarah evolusi taklid ni, maknanya taklid ini adalah taklid yang sah yang dibenarkan oleh undang-undang di bawah Seksyen 20 Enakmen Keluarga Islam Negeri-Negeri. Itu yang kebiasaannya. Seksyen 22. Jadi berapa lamakah tempoh untuk kuat kuasa taklid talak ni? Taklid nikah ni? Taklid nikah ni berkuat kuasa bermula apabila suami itu melafazkan taklid. Okey. Itu starting pointnya, bermulanya. Kemudian dia akan berlangsung selama mana perkahwinan itu berlangsung. Seorang suami, Pak Cik Saleh berkahwin dengan Mak Cik Kia. Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, surat perakuan taklid, perjanjian yang dilafazkan oleh Pak Cik Saleh mengikat Pak Cik Saleh dalam perkahwinannya dengan Mak Cik Kia. Mak Cik Kia juga Mak Cik Kia juga. Okey. Sekiranya berlakunya perceraian, Pak Cik Saleh menceraikan Mak Cik Kia dengan talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Pak Cik Saleh telah menceraikan, kemudian rujuk semula dengan Mak Cik Kia, surat perakuan taklid atau perjanjian taklid yang dilafazkan di awal pernikahan berkuat kuasa semula. Okey. Ini berbeza sekiranya Pak Cik Saleh melafazkan talak dan talak tu talak bain suka, tidak boleh dirujuk, memerlukan akad nikah yang lain. Satu surat perakuan taklid yang lain akan dikenakan kepada Pak Cik Saleh walaupun Pak Cik Saleh berkahwin semula dengan Mak Cik Kia. Okey. Jadi itu adalah tempoh masa, maknanya taklid ini tidak ada berkesudahan, maknanya sehingga penamat, sehingga suami ini melanggar taklid tersebut apabila diadu ia kepada mana-mana hakim syar'i dan sabit aduannya, maka tertalaklah ia dengan satu talak. Nah, biasanya macam itulah. Jadi saya nak tahu jugalah di mana kalau kita nak kata cerai taklid, mahkamah ni dia ada 3 peringkat, mahkamah rendah, mahkamah tinggi dengan mahkamah rayuan. Kalau di Perak dia ada tambah satu lagi, mahkamah utama syariah. Jadi di manakah bidang kuasa kes perceraian taklid ini difailkan ataupun dibicarakan? Silakan. Untuk kes cerai taklid ini, mahkamah yang berbidang kuasa adalah mahkamah rendah syariah. Di bawah bidang kuasa mahkamah rendah syariah yang mana perlu difailkan oleh pihak isteri. Pihak isteri yang perlu membawa kes ini
di hadapan hakim di Mahkamah Rendah Syariah. Okey. Jadi ada satu soalan. Yang ni mungkin soalan awalan saya boleh bertanyakan kepada Tuan Alim daripada Puan Huda Sofia. Salam Tuan. Saya ingin bertanya, adakah prenuptial agreement ataupun perjanjian perkahwinan boleh menyebabkan sebuah perkahwinan tertaklid? So silakan Tuan Alim. Mungkin. Baik, untuk soalan ni, soalan yang bagus ditanya. Sebenarnya kita boleh tengok balik kepada Seksyen 22. Ayat di Seksyen 22 itu menerangkan tentang kita boleh membaca taklid yang ditetapkan dan juga taklid lain. Sekiranya kita ada taklid lain yang kita rasa mahu buat penambahan ataupun mahu kita nak buat tambah baik taklid yang sedia ada, kita boleh kemukakan financial agreement ni ataupun apa-apa perjanjian sebelum ini ke depan kadi untuk kadi itu menilai sesuai atau tidak memasukkan terma-terma perjanjian ini di dalam surat perakuan taklid. Kita mahu perjanjian-perjanjian ini berdaftar, bertulis di dalam surat perakuan nikah. Barulah menyebabkan taklid ini ada kuasa di bawah cerai taklid. Jadi tidak salah untuk mana pihak ada agreement lain. Cumanya perlu kemukakan kepada pihak kadi untuk dinilai. Ya, untuk disahkanlah. Mana kalau disahkan tersebut, barulah dia dianggap sebagai taklid yang diisytiharkan ataupun yang yang panggil yang mengikut lunas undang-undang yang dibenarkan. Ada satu lagi soalan. Ada satu soalan saya cuba raikan juga daripada Arham Irhami Hasri. Apakah kesan sekiranya suami enggan melafazkan lafaz cerai taklid selepas akad nikah? Baik. Begitu juga berbalik kepada Seksyen 22 Enakmen Keluarga Islam. Seksyen 22 Enakmen Keluarga Islam ini mewajibkan para suami untuk membaca lafaz cerai taklid selepas akad nikah. Melainkan suami itu ingin mengangkat nikah contohnya di negeri Perlis, yang mana tidak wajib ke atas suami itu untuk membaca cerai taklid nikah. Ini telah dikanunkan ataupun telah dibawa sebagai satu prosedur undang-undang yang mana perlu diikuti. Saya bawa contohnya kita tidak mahu membuat pemeriksaan kesihatan HIV ataupun AIDS. Pihak Jabatan Agama Islam tidak akan membenarkan. Tidak akan membenarkan perkahwinan itu disebabkan perkahwinan itu tidak bertepatan ataupun berlawanan dengan enakmen keluarga Islam. Okey, saya harap Arham Irhami jelas. Dan sebelum saya nak meneruskan persoalan berkaitan dengan proses memohon cerai taklid dulu, pada malam ni Alhamdulillah kita ada satu mangsa keganasan rumah tangga. Kita akan berbicara terlebih dahulu dengan mangsa keganasan rumah tangga yang melalui proses taklid dan sehingga perceraian. Jadi kita nak dengar dulu apa cerita dia dan ini adalah satu realiti. Sebelum kata Tuan Alim meneruskan menceritakan tentang proses cerai taklid selepas ini. Dan saya menjemput di talian Puan, saya sebut bahasa diri Puan dan saya tidak menamakan, cuma Puan ini secara sukarela untuk menceritakan keadaan situasi yang sebenar, keadaan rumah tangga. Ini adalah satu kisah benar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak terus tanya soalan daripada saya cakap saya sendiri. Jadi Puan, boleh cerita sedikit pengalaman Puan untuk memfailkan perceraian taklid ini, Puan? Boleh cerita sikit pengalaman? Okey. Terima kasih Encik Shazril. Ya. Untuk saya, kes saya bermula dari laporan perubatan dari seorang doktor di sebuah hospital pada tahun 2008. Laporan tersebut telah dihantar kepada pihak berkuasa oleh doktor tersebut berdasarkan kecederaan yang saya alami pada masa itu. Walaupun tujuan asal saya ke hospital pada hari itu adalah untuk mendapatkan cuti MC sahaja, tetapi disebabkan oleh keadaan saya pada masa tersebut, doktor tersebut telah mengajukan
laporan tersebut kepada pihak polis. So pihak polis telah menelefon saya selepas beberapa jam lepas tersebut, lepas laporan tersebut, dan saya diminta ke ibu pejabat polis untuk diambil keterangan. Selepas beberapa jam, bekas suami saya telah dibawa ke ibu pejabat polis, telah ditangkap lah untuk siasatan. Dalam satu hari tu juga, selepas proses siasatan tu, kami telah dirujuk kepada pejabat agama daerah sebab saya mengambil keputusan untuk tidak charge dia secara legal. So saya so disebabkan saya mengambil keputusan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap dia. Kami kes tersebut telah dirujuk ke pihak pejabat agama daerah dan melalui satu sesi kaunseling pada hari tersebut. Dan selepas sesi kaunseling tu, saya telah diberi 3 pilihan, dan salah satu pilihan tu adalah untuk kembali ke rumah ibu dan ayah untuk satu tempoh bertenang. So saya telah mengambil pilihan tersebut, dan disebabkan keesokan harinya, disebabkan rasa tidak puasan hati, saya telah dipanggil sekali lagi untuk sesi kaunseling pada hari yang kedua. Sebab sesi kaunseling yang pertama tu dikenalikan oleh seorang ustazah. So pihak satu lagi merasakan dia telah dianaktirikan dan ustazah telah memihak kepada saya. So sesi hari kedua, sesi kaunseling tu dikenalikan oleh seorang ustaz. So selepas sesi kaunseling dengan ustaz tersebut sendiri yang mencadangkan saya merujuk kes ini ke mahkamah. Bila saya menyatakan yang saya tak rasa selamat lagi duduk serumah dengan bekas suami. Itulah. Okey puan okey, saya nak tahu jugalah apa sebenarnya, apa yang penderaan ataupun kecederaan ataupun tindakan bekas suami puan sehingga puan ke hospital, sehingga dirujuk kepada polis, tetapi puan masih sayang kepada beliau, tidak merujuk kepada unit pendakwaan tetapi hanya merujuk untuk aduan ke pejabat agama saja. Apa tindakan yang dia telah buat kepada puan? Boleh maklumkan? Secara fizikal, saya mengalami nasib pada hari tersebut. Saya tak mengalami tak patah tulang lah, tapi retak tulang. Sebab tu saya tak boleh pergi kerja seperti yang sepatutnya, yang menyebabkan saya ke hospital. Okey. Boleh puan jelaskan sikit, kita nak bagi pengajaran ataupun pandang orang awam tengok keadaan ni, yang kata real tu, kecederaan tu apa yang sehingga puan retak tulang. Ni saya ni peguam, saya tanya pun nak macam peguam, apakah yang menyebabkan puan sehingga retak tulang tu? Contoh gaya tu. Boleh kita nak jelaskan gambaran? Dihempas ke dinding, ke lantai, dan ditolak ke merata-rata tempat lah. Okey, itu antara dan maknanya satu menimbulkan satu darar syar'i terhadap puan. Jadi bila puan ke pejabat agama, dan adakah dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk satu perintah interim order? Ya, saya interim order saya dapat dari IO, dari ibu pejabat polis. Pegawai yang handle kes saya yang meminta interim order untuk menjarakkan saya dengan bekas suami. Okey, ada tak kacau ganggu lagi selepas puan dapat interim order tu sehingga ke perbicaraan ataupun kes mahkamah? Ada. Saya ada 2 interim order. Satu interim order selepas betul-betul kes dari selepas kes hospital, dan satu lagi interim order bila bekas suami saya mencari saya di pejabat. Selepas 3-4 bulan dari selepas berpisah rumah.
Okey Puan. Okey Puan, tadi hari ini kita berbincang dengan taklik. Jadi Puan memfailkan satu tuntutan perceraian di bawah taklik. Sebab apa Puan memfailkan tuntutan perceraian di bawah taklik ini? Sebab dalam belakang surat nikah tu dah ada 3 klausa Mhm. yang saya rasa salah satu klausa tu fit dengan keadaan yang saya hadapi pada masa tu bila dia mendatangkan kecederaan kepada saya dan saya tak rasa selamat duduk di satu tempat dengan dia. Okey. Agak-agak Puan daripada Puan memfailkan permohonan taklik tu di mahkamah, berapa jangka masa yang diambil untuk ke arah penyelesaian kes? Saya file dalam tahun 2008, kes saya selesai 2012. So 4 tahun. Maknanya lebih kurang dalam 4 tahun lah. So adakah belah sana pun belah defendant juga ada peguam? Ya, defendant juga Ya, ada melantik peguam seorang lah. peguam. Ya. Okey, so maknanya kedua belah pihak pun ada lawyer lah. Jadi di akhir perceraian itu, adakah perceraian itu berdasarkan taklik ataupun perceraian berdasarkan persetujuan? Persetujuan. Sebab proses Persetujuan bersama. masih berjalan. Ya, sebab kalau saya tidak bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh defendant, kes mungkin akan berterusan dan masa mungkin akan jadi lagi lama. Okey, jadi disebabkan untuk tidak membuang masa, menangguhkan masa, jadi Puan menggunakan saluran penyelesaian persetujuan lah. Seperti itulah. Jadi maknanya perceraian taklik tu tak disabitkan dengan cerai taklik, hanya perceraian persetujuan tu pun masih dalam pembicaraan dalam tempoh 4 tahun pembicaraan. Betul lah? Betul. Okey, ada Puan nak bagi sikit nasihat kepada orang di luar sana tentang apabila berlakunya satu keganasan rumah tangga, apa perlu tindakan ataupun apa-apa nasihat Puan kepada penonton-penonton kita pada malam ni? Silakan. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini, saya rasa terutama pihak wanita, kita sebenarnya kena lebih fokus kepada apa ke isu sebenarnya yang kita hadapi pada masa tersebut. Dan kita kena berusaha untuk cari jalan penyelesaian. Jangan je berharap orang akan tolong kita tapi kita tak tolong diri kita sendiri. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih Puan. So Puan ini adalah seorang pensyarah di IPT dan seorang bergraduan dalam PhD PhD. So dalam PhD, bukan sembarangan orang, dan ini mungkin orang yang berpendidikan yang bertindak sedemikian. Kita tak tahu lagi yang tiada pendidikan, mungkin sehingga setakat SPM, SRP dan sebagainya menjadi mangsa dera yang tidak ada panduan dan cara untuk macam mana nak memfailkan perceraian-perceraian di mahkamah. Terima kasih Puan kerana sudi menerima undangan saya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, saya teruskan kepada Tuan Alim. Jadi Tuan Alim dah dengar macam mana proses mahkamah tadi. Saya nak tanyalah, bila lah dia dapatkan satu sama ada pukul ataupun tinggal ataupun apa-apa klaus yang dikatakan taklik di belakang surat nikah itu, apakah proses memohon cerai taklik ni? Adakah related dengan belakang surat nikah itu yang dikatakan tadi Puan tadi, ataupun dia perlu perceraian lain ataupun macam mana? Silakan pandangan Tuan Alim. Okey, baik. Berdasarkan cerita ataupun pengalaman Puan tu sendiri daripada tahun 2008 sehingga tahun 2012 baru selesai kesnya, ada banyak jalan sebenarnya untuk kita mendapatkan perceraian. Boleh juga kes tersebut dirujuk kepada Seksyen 53 Fasa. Boleh juga kepada Seksyen 50 memandangkan surat taklik, perjanjian taklik Puan tersebut bersama suami dia ada meletakkan klausa tentang penderaan. Jadi ada beberapa jalan yang boleh dicuba oleh Puan tersebut. Salah satu jalannya adalah cerai taklik, yang mana ini membuka jalan kepada Puan tersebut mendaftarkan di Mahkamah Terbabit, dan ternyata Mahkamah Terbabit telah menerima aduan ataupun tuntutan daripada pihak Puan, pihak isteri tersebut, dan menjalankan kes sehingga ke 4 tahun. Ke 4 tahun. Sebab dia menggunakan peguam, mungkin ada pembincangan, penangguhan, itu dari segi mahkamah itu adalah biasa sebenarnya. Itu yang biasa. Teruskan lagi. Itu tempoh masa di mahkamah ni bukan kita lihat kepada satu faktor. Contoh faktor semasa. Kita sekarang dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ini faktor-faktor ini telah melambatkan ataupun
menunda kes-kes mahkamah. Kalau lambat ataupun cepat ini, dia akan memberi satu gangguan sedikitlah emosi, mental dan keuangan. Tapi bukannya faktor pasal tu yang kita nak fokus. Kita nak fokus kepada faktor keadilan. Panjang manapun kes tersebut, tetapi kalau keadilan boleh dicapai oleh mana-mana pihak di depan hakim syar'i yang mempunyai kuasa, itu hanya lebih utama. Okey, jadi maknanya dari segi merit kes untuk memfailkan taklik tu boleh sekiranya ada apa-apa terma berkaitan dengan taklik di belakang. Jadi bila kita dah kata bila merit ataupun ada terma ataupun boleh dijadikan satu tuntutan di bawah Seksyen 50, bagaimana pula mahkamah menilai dan mensabitkan kes cerai taklik? Silakan. Untuk mahkamah hendak syariah, mahkamah akan menerima permohonan pihak isteri melalui pernyataan tuntutan. Dalam proses perbicaraan ini, mahkamah akan menilai aduan dan juga akan membawa kes ni ke dalam satu perbicaraan. Ada beberapa faktor yang mahkamah akan nilai sebelum mahkamah membuat keputusan. Yang pertama, mahkamah ingin memastikan bahawa surat pengakuan taklik itu pernah dilafazkan oleh suami. Ayat keywordnya mestilah dilafaz oleh suami. Boleh dibuktikan dengan tanda tangan suami di bahagian surat pengakuan nikah dan juga surat pengakuan taklik. Itu adalah faktor pertama. Mestilah taklik tersebut pernah dilafazkan oleh suami. Yang kedua, terdapatnya syarat ataupun sifat di dalam taklik itu yang dilanggar. Mestilah di dalam syarat atau sifat taklik tersebut sahaja. Kalau tuan-tuan perempuan perasan tadi, saya bawa fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 di negeri Perak. Kita dapat ada perbezaannya. Mungkin seorang wanita dengan lelaki kahwin pada tahun 1989, berbeza takliknya dengan pasangan yang berkahwin pada tahun 2009. Tetapi taklik 1989 itu berkuat kuasa, tahun 2019 juga berkuat kuasa. Cumanya sifat dan syarat taklik itu berbeza. Mestilah syarat dan sifat taklik itu di dalam ruang lingkup surat pengakuan taklik dan suami telah melanggar syarat tersebut. Baik. Kemudian faktor yang seterusnya, mahkamah memerlukan saksi ataupun bukti untuk menyokong aduan daripada pihak isteri. Saksi ini kita boleh membawa saksi manusia, saksi yang melihat kejadian, saksi yang mendengar kejadian, saksi yang boleh menilai kejadian. Dan juga kita boleh membawa bukti-bukti dokumenter seperti medical report, perubatan ataupun laporan polis untuk menguatkan aduan yang difailkan oleh pihak isteri. Apabila mahkamah berpuas hati terdapatnya unsur-unsur ini di dalam perbicaraan, insya-Allah mahkamah akan mensabitkan cerai taklik ini. Okey Alim, Tuan Alim, saya nak tanya, ada persoalan yang sering kali bertanya kepada saya. Ini tambah-tambah yang biasanya isteri dia telah ditinggalkan, isteri ini atau suami ini telah meninggalkan lebih pada setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba isteri ini nak berkahwin lain. Terlalu banyak kes. Jadi pada ketika ini, beliau kata taklik tu dah sabit. Jadi dah jatuh. Tak kisahlah kalau dia nak kahwin pun, tanpa perlu rujuk kepada hakim syar'i, kepada pejabat agama. Boleh sikit bagi pandangan taklik tu. Silakan. Ini juga salah satu salah faham masyarakat tentang pengakuan taklik itu. Mereka menyangka bahawa surat pengakuan taklik ini bersifat automatik. Apabila suami itu langgar pada hari ini, jatuhnya pada hari ini. Malangnya benda itu adalah salah faham. Surat pengakuan taklik ini bukanlah bersifat automatik. Ianya perlu dibawa oleh pihak isteri ke mahkamah untuk mahkamah menyiasat dan mahkamah menilai aduan tersebut. Sekiranya dalam aduan tersebut pihak isteri menceritakan lafaz taklik ini telah dilanggar pada tahun 2010. Beliau membawa kes ini pada tahun 2011.
Melalui proses perbicaraan, mahkamah mengambil satu keputusan pada tahun 2012. Lafaz taklik tersebut disahkan, cerai taklik tersebut pada tahun 2012. Bukannya pada tahun 2010. Jadinya kita boleh faham bahawa sekiranya si suami melanggar taklik di dalam surat nikah, ianya bukan bersifat automatik, perlu melalui proses mahkamah terlebih dahulu. Jadi apa yang kita faham, apa yang saya faham ini, maknanya berbeza dengan lafaz taklik tanpa mengikut undang-undang dan lafaz taklik mengikut undang-undang. Kalau lafaz taklik mengikut undang-undang, apabila dibuat satu pengesahan di Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 50, perceraian hanya disabitkan pada ketika itu. Berbeza dengan taklik yang dicerai di lafaz tanpa mengikut undang-undang. Contohnya, kalau hang keluar kat pintu depan ni, hang jatuh talak satu. Dia tak keluar pada hari itu, dia keluar pada hari lain. Dan dia tak daftar di mahkamah pada hari lain. Dia daftar 2 tahun, 3 tahun akan datang. Taklik jatuh pada hari itu. Betul kan? Di segi itu? Okey. Jadi itu sebenarnya perbezaan taklik dengan taklik yang undang-undang dengan taklik yang tanpa mengikut undang-undang. Jadi kita dah jelas tentang taklik tersebut. Jadi apa hikmah adanya taklik ini? Hikmah diwujudkan adanya taklik ini. Silakan. Untuk taklik ini terdapat pelbagai hikmah yang boleh kita nilai dan kita boleh ambil pengajaran. Yang pertamanya, Jabatan Agama Islam ingin mendidik para suami untuk lebih bertanggungjawab terhadap pihak isteri. Kalau kita tengok pun selepas angkat nikah terus baca taklik dan seronok-seronok terus kena baca lafaz cerai pula. Ini sebagai satu ingatan kepada pihak suami bahawa terdapat terma-terma penting yang beliau perlu mengambil berat tentang kebajikan si isteri. Tidak boleh pukul isteri, mesti memberi nafkah pada isteri, mesti berada bersama isteri, tidak boleh tinggalkan isteri dengan sengaja. Ini memberi satu ingatan kepada pihak suami. Ingatan ini dibuat secara bertulis dan dibacakan sejus angkat nikah. Tok Kadi dengar, wali dengar, saksi dengar. So ini memberi satu ingatan kepada pihak suami. Yang kedua, ini memberi satu jalan kepada pihak isteri apabila berlakunya permasalahan dalam rumah tangga. Ada jalan keluarnya. Jangan pendam seorang-seorang, jangan jadi mental disorder. So ada jalan keluarnya. Pihak Jabatan Agama Islam telah meletakkan satu jalan keluar. Depannya surat al-Quran nikah, di belakangnya surat al-Quran taklik. Ada jalan keluar. Kita boleh baca, kita boleh tengok suami kita selepas 10 tahun, 20 tahun telah berubah. Suami yang kita cinta sebelum pernikahan berubah selepas pernikahan. Ada jalan keluar yang Islam membenarkan pihak suami, pihak isteri tidak terbeban dalam perkahwinan tersebut. Antara hikmah lain yang kita boleh lihat dalam cerai taklik ini, kita boleh lihat bahawa cerai taklik ini ingin membawa manusia untuk lebih berhati-hati dengan janji yang dilafazkan, untuk menepati janji yang dilafazkan. Jangan suka-suka saja lafaz. Lafaz taklik ini berkaitannya dengan perceraian, boleh mengakibatkan perceraian. So janji nikah ini mesti dipegang. Itu salah antara tiga contoh yang saya kongsikan. Okey. Ada satu soalan kita cuba raikan daripada Afiq Gali. Saya nak bertanya, Pakcik Saleh melafazkan jika Makcik Kiah sentuh handphone Pakcik Saleh maka jatuh talak. Dipendekkan cerita, Pakcik Saleh mengalami stroke. Bagaimana cara untuk membatalkan taklik? Kerana Makcik Kiah perlu menggunakan handphone Pakcik Saleh untuk memohon PPN. Okey. Ini taklik yang dilafazkan mengikut undang-undang, tapi tak apa. Kita raikan Tuan Ali. Okey, yang ni adalah kita panggil sebagai lafaz talak taklik. Yang mana berlaku mungkin di rumah, mungkin di kawasan, bukan selepas majlis akad nikah, bukannya taklik rasmi. Ini nak menceritakan tentang jika berlaku perkara-perkara ini maka jatuhnya talak. Kemudian Pakcik Saleh ini mengalami stroke. Dan persoalannya macam mana nak batalkan taklik? Itu taklik ni tidak boleh dibatalkan. Kita tidak boleh hari ni lafaz, esok kita nak batalkan taklik tersebut.
Walaupun kita telah jadi gila, walaupun kita telah jadi stroke, tapi taklid itu berkuat kuasa. Kita tidak boleh menafikan. Kalau kita boleh bawa contoh, selalunya orang bernikah ni dia dalam keadaan sedar. Mesti dalam keadaan sedar. Mesti dalam keadaan bukan gila. Dia mesti lafazkan taklid itu dalam keadaan tu. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, individu tersebut menjadi gila. Individu tersebut mengalami stroke. Bukannya automatik taklid yang dibacakan tu batal, kira halal, bukan. Taklid itu masih lagi berkuat kuasa. Okey, harap Afiq jadi faham ini mengikat. Walaupun ada sabitan ataupun macam mana ke apakah, dia tak boleh nak mengelak untuk membatalkan taklid tersebut. Kecuali dia pegang lafaz cerai, maknanya dia sabit, selesai. Dari segi taklid yang dilafazkan, itu adalah penutupnya. Okey, seterusnya ada lagi soalan daripada Irhami Hasri sekali lagi. Dengan izin Tuan Abdul Alim, satu lagi soalan saya, sekiranya suami gagal memperuntukkan nafkah selama 5 bulan khamariah, apakah ada panduan tertentu untuk isteri memilih jalan perceraian, sama ada mengesahkan lafaz cerai taklid atau fasah? Silakan. Ini juga soalan yang telah saya kemukakan jawapannya. Di dalam undang-undang ini terdapat pelbagai jalan, terdapat pelbagai cara untuk kita bercerai. Kalau kita ni ada 5 ke 6 jenis, dan dalam 5 ke 6 jenis perceraian itu ada juga yang berkaitan antara satu sama lain. Contohnya di dalam fasakh. Fasakh juga membicarakan tentang suami gagal memberikan nafkah. Suami gagal memberikan nafkah juga terkandung dalam surat pengakuan taklid. Jadinya isu pengabaian nafkah itu berada di bawah fasakh, juga berada di bawah taklid. Ini memberi jalan ataupun memberi pilihan kepada peguam syar'i, kepada anak guam, kepada pelanggan untuk menilai dengan lebih mendalam seksyen mana dan cerai mana yang lebih bersesuaian. Boleh buka fasa, kita boleh buka taklid, kita mungkin boleh buka persetujuan bersama pun. Berlakunya pelanggaran ini, datang ke mahkamah bersetuju. Kita hanya buka seksyen persetujuan bersama sahaja. So jalannya banyak, kita tak limit kepada satu, kita bagi pilihan. Okey, maknanya kita tidak ada masalah lah sama ada kita nak buka taklid ataupun fasah, yang mana lebih yang kita rasa bersesuaian dengan pembahan pembuktian. Kebiasaannya taklid ini satu lafaz yang perlu dilesahkan dan disabitkan pada berdasarkan apa yang dilafazkan. Manakala taklid ni adalah memerlukan satu beban pembuktian yang tinggi lagi, sebab kes tu tak bercerai lagi. Kes tu tak bercerai lagi, tapi kita perlu untuk membuktikan dia wajar dan patut dibubarkan perkahwinan. Itu dari segi taklid dengan fasah lah. Okey, insya-Allah pada malam esok kita akan berbahas tentang fasah pula. Dan penonton, rakan-rakan sahabat-sahabat yang menonton kita pada malam ini, kalau boleh ringan tangan like page Syazril Ibnu Mustafa Official. InsyaAllah segala maklumat dan FB Live dan segala berkaitan dengan undang-undang mungkin kita akan paparkan dan kita akan dedahkan di situ, dan kita bersedia untuk menerima apa-apa persoalan. InsyaAllah kita cuba berbincang secara umum, insyaAllah. Jadi saya teruskan soalan, apa syarat bila ada tentang hikmah dan sebagainya, apa syarat cerai taklid ni? Mesti ada syarat. Silakan. Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat yang perlu ada dalam cerai taklid tersebut. Syarat yang pertama, mestilah suami yang melafazkan cerai taklid tersebut. Mesti adanya suami. Dan suami mestilah melafazkan cerai taklid tersebut. Yang kedua, cerai taklid tersebut mestilah dilafazkan terhadap isterinya yang sah. Mestinya ada pada isteri yang sah. Yang ketiga, mestinya ada lafaz taklid tersebut. Lafaz taklid yang sempurna, iaitu menggantungkan sifat atau syarat taklid kepada perceraian. Itu 3 syarat yang utama, yang penting, yang perlu ada. Tidak boleh suami tiba-tiba bagi lafaz kepada isterinya yang bukan isterinya. So syarat ini mesti ada dan mestinya perlu dibawa ke mahkamah. Okey, itu 3 syarat lah untuk perceraian secara taklid. Dan soalan terakhir saya,
dan kita telah mencapai 49 minit kita punya live pada malam ini. Soalan terakhir saya, apakah kesan perceraian taklik sebenarnya? Boleh jelaskan, silakan. Kesan kepada perceraian taklik ini secara umumnya terbahagi kepada dua. Natijahnya akan mengakibatnya jika persabitannya telah dibuktikan di mahkamah akan menyebabkan cerai. Cumanya cerai ni ada banyak jenis. Talak ni ada banyak jenis. Ada talak raj'i, ada talak ba'in sughra, ada juga ada talak ba'in kubra. Talak ni kita akan tengok kepada surat taklik tersebut. Sekiranya cerai taklik tersebut ada lafaz khulu', mestilah bagi RM10 ataupun RM1 kepada mahkamah yang menerima bagi pihak suami adanya taklik tambah khulu'. So kesan perceraian ini akan menyebabkan perceraian secara ba'in sughra, yang mana perlunya akad nikah yang lain sekiranya suami dan isteri ini ingin rujuk kembali. Berbeza juga ada yang lafaz taklik ini yang berbentuk talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Di dalam tu tidak ada khulu'nya, tidak ada benda-benda yang boleh menyebabkan talak ba'in, akan menjadi talak raj'i, akan mengurangkan satu talak. Talak ini dalam tempoh dia boleh dirujuk kembali tanpa perlu akad nikah yang lain. Okey, ada perbezaan apabila mahkamah, saya cuba tambah sikit perbezaan apabila mahkamah dia bagi satu talak ataupun orang yang mengkaji ataupun orang yang menulis talak ini meletakkan satu talak khulu'. Bila talak khulu' ni kadang-kadang ada orang awam kata sebab talak khulu' dengan RM10 takkan hakim nak ambil RM10 tu, hakim tak ada duit ke? Ada tanya pasal apa benda tu perlu diberi kepada hakim tu RM10. Sebenarnya ini antara satu sebab Jabatan Agama Islam, Undang-Undang Keluarga Islam dibuat untuk menjaga isteri-isteri atas alasan sekiranya talak itu disabitkan sebagai satu talak khulu', iaitu tebus talak, dia tidak boleh lafaz rujuk pada ketika itu. Dia kena akad nikah yang baru. Kecualilah talak itu mensabitkan dengan tertalaklah ia dengan satu talak. Keluar pada mahkamah, si lelaki ini melafazkan rujuk balik sebagai suami isteri. Jadi untuk menghalang perkara itu berlaku, jadi para penggubal undang-undang mengkaji apakah talak yang bila dilafaz talak tak boleh sewenang-wenangnya seorang suami itu melafaz rujuk. Sebab bila melafaz rujuk itu adalah hak suami dan bukan hak isteri. Dia melafaz rujuk secara automatik kembali sebagai suami isteri. Itu kebiasaannya apabila diletakkan dengan talak khulu'. Okey, alhamdulillah kita telah menamatkan perbicaraan kita ataupun sembang santai kita tentang taklik. Sahabat-sahabat di luar di sana, kalau boleh like page saya. Dan ada juga di YouTube channel, iaitu YouTube channel Syazril Ibnu Mustafa Official. Boleh dilihat di sana juga dan subscribekan, tekan butang loceng, like dan subscribe. Dan untuk akhir sekali, saya nak bagi kepada soalan, penggulungan. Jadi saya serahkan pada Alif penggulungan dalam 30 saat dan 1 minit yang berkaitan yang kita bincang pada malam ni. Silakan. Untuk penggulungan ni saya ingin mengambil masa sedikit untuk menasihati para suami ataupun para isteri dalam bulan yang mulia ini untuk kita sama-sama mengambil tanggungjawab tentang perkahwinan yang kita bina. Perkahwinan ini tidak semestinya selama-lamanya bahagia. Adanya pasang surutnya. Jadinya perlulah masing-masing mengambil tanggungjawab untuk masing-masing melakukan tanggungjawab dan memberikan hak antara satu sama lain. Kita juga perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra yang mana berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji-janji kalian. Kerananya janji-janji kalian akan dipersoalkan di depan Tuhan. Apa benda yang kita janji di dunia ini akan ditanya kembali di depan Tuhan. Kita tak settle di mahkamah syariah dunia saja. Kes kita ni akan dibawa juga ke mahkamah syariah akhirat nanti. So kita kena berhati-hati dengan tanggungjawab yang kita ada. Saya juga percaya bahawa perkahwinan ni adalah kontrak terbesar yang kita sign di antara individu dengan individu. Jadi mestilah kita teliti balik lafaz-lafaz yang kita lafazkan dan juga kita mengambil tanggungjawab yang penuh dalam rumah tangga yang kita bina.
Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat bukan saja kepada saya tapi juga kepada semua pendengar Solusi Syariah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Tuan Abdul Alim. Beliau merupakan setiausaha PJSM bagi Negeri Pulau Pinang dan merupakan ketua cawangan bagi Ibu Pejabat Kepala Batas, Tuan saya sendiri, Tuan Syazil Khairi Mustafa and Associate, dan beliau juga merupakan partner saya dalam bidang guaman syar'i. Dan insya-Allah pada malam esok kita akan adakan satu sesi lagi jam 10 malam juga tentang isu fasa. Dan kalau boleh rakan-rakan sahabat sana teruskan like dan share apa yang kita sampaikan pada malam ini, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu adalah kecuajian dan kelalaian saya sendiri. Dan segala apa-apa kesilapan semasa percakapan, perbualan, saya minta maaf. Dan kami, bagi pihak kami adalah satu peguam yang mungkin peguam-peguam lain yang berbeza pandangan dan orang kata caranya sendiri. Dan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sendiri. Disebabkan itulah live FB Live saya ini menjemput kebanyakan peguam, keseluruhan peguam, supaya kita nampak perbezaan pandangan, pendapat dan disatukan daripada setiap orang peguam ini. Alhamdulillah, hasrat saya itu mungkin sedikit sebanyak tercapai, dan saya pohon kepada tuan-tuan, puan-puan dapat sebarkan perkara ini dengan share sahaja, dan ada ramai disebabkan tuan-tuan share ini telah bertanya pandangan tentang hukum walaupun tidak tahu tempat nak tuju, dan ini menjadi satu input dan pahala kepada sesiapa yang share ini untuk dapat manfaat bersama. Ada orang yang tertentu takut untuk merujuk kepada Jabatan Bantuan Guaman, nak merujuk kepada peguam, dan cara ini sahaja boleh ilmu ini disampaikan seluruh tanah air di Malaysia ini. Dan insya-Allah jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.